Muhammad. Sebab dia mengatakan semua Nabi-Nabi dicipta daripada Nur Muhammad, termasuk Nabi Adam kalau begitu. Tuan-tuan baca betul-betul kenyataan di sini. Saya baca lagi sekali. Setelah itu Jibril pun membawa segenggam tanah itu kepada Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tanah itu berpeluh. Maka dari peluh tersebut Allah menciptakan nur. Nur siapa? Nur setiap Nabi yang mulia. Just true. Sekalian Nabi diciptakan daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Daripada siapa Nabi-Nabi dicipta? Bermakna kita yang daripada Adam, kita daripada Nur Muhammad. Yang paling dahsyat, nanti kita baca seterusnya. Cuba lihat. Hujah-hujahnya tuan-tuan lihat di sini. Rasulullah mengatakan, Ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kamu. Pengakuan siapa ini? Pengakuan Rasulullah. Hadisnya sahih. Rujukannya cuba lihat. Disahihkan oleh siapa ini? Disahihkan oleh Albani. Dalam hadis ataupun kumpulan hadis Al-Jami'. Nombornya 2337. Seterusnya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti kita. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Kamu di sini siapa? Para sahabat. Yang dikatakan itu bukan nabi-nabi di depannya, para sahabat. Siapa sahabat? Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua sahabat yang ada pada masa itu. Kata Rasulullah, katakanlah bahawa aku ini, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan, katakanlah ya Muhammad, aku ini manusia seperti kamu. Makan, minum, berdikah, beranak, mati dan hidup. Kan sama seperti kita. Tapi dalam berjanji tidak. Tidak sama, nanti diseberu dia. Jadi, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Bukan Nabi Muhammad jadi Tuhan. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang dalam beribadah kepada Tuhannya. Faham ya? Saya tak mau tafsir lagi ni. Boleh didapati banyak cerita demi cerita yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih secara terus berterusan ataupun berterus-terusan di dalam berjanji. Apa di antaranya? Masih dalam kitab ini tuan-tuan, nanti orang mengatakan saya memadai, jadi saya baca di sini. Lihat, saya baca di sini ya. Tuan-tuan simak. Thumma udi'at tilkal tinatu fi dhahri adama wa ulkiya fiha an-nuru alladhi sabaqa fakhruhu wa taqadama fawaqa'at hunalika tawaiful malaikatil mukarrabina sujudan li adama. Sampai di situ ya, tapi saya ya betul. Kemudian tanah tersebut diletakkan di punggung Adam alaihissalam oleh sekumpulan malaikat yang hampir taat patuh kepada Allah. Jadi tanah tadi diletakkan ke Adam. Saya pun bingung juga ya. Dikatakan semua Nabi daripada Nur Muhammad, tiba-tiba. Jadi, dan kita baca seterusnya. Thumma akhadallahu ta'ala ala Adam al-mawatika wal-uhuda hina amara al-malaikata lahu bis-sujudi an la yudi'a dhalika an-nuri illa fi ahli al-karami wal-jud. Betul ya tuan-tuan? Al-mutahhirina min ad-danasi wal-juhud. Saya tulis jud tapi juhud ya. Kemudian Allah Ta'ala pun membuat perjanjian dengan Adam alaihissalam. Dia memerintahkan malaikat sujud kepada Adam agar tidak meletakkan nur itu melainkan pada orang-orang yang mempunyai kemuliaan, dan
kemurahan, yakni orang-orang yang suci dari kotoran manusia dan kufuran. Tuan-tuan, kita teruskan dulu. Kita baca dulu. Di bawahnya, hikayat seperti di atas masih dibaca di situ. Tidak pernah terdapat di dalam Al-Quran. Tidak pernah terdapat dalam Al-Quran. Ingat dia, tidak pernah terdapat dalam Al-Quran. Sunnah dan asar yang sahih. Cerita seperti ini tidak pernah terdapat dalam sunnah. Apa itu sunnah? Hadis. Dan tak pernah terdapat dalam asar. Apa itu asar? Asar para sahabat. Ia bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana seolah-olah sujudnya para malaikat kepada Adam lantaran nur Nabi Muhammad. Cuba lihat. Cerita-cerita tentang Nur Muhammad di dalam berzanji ada kaitannya dengan akidah Syiah dalam keyakinan mereka. Ni tuan-tuan, rujukannya saya ambil daripada kitab Sulaiman, ya, Dr. Sulaiman. Bahawa Nur Muhammad itu qadim. Boleh mengatakan Nur Muhammad qadim? Qadim sifat Allah. Allahu yang qadim. Nur Muhammad itu qadim dan bersambung terus-menerus kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, Imam-Imam Syiah dan para wali dari kalangan Syiah. Faham tak ni? Itu sebab saya katakan bahawa berjanji ini penulisnya adalah orang yang berfikiran Syiah. Siapa? Ahmad Barzan. Ahmad Barzan daripada Iran. Barzan satu kawasan di Iran. Jadi Ahmad Barzan ini mengikut sejarah yang paling tepat, dia berpahaman Syiah. Kalau orang Syiah yang menulis, tentulah pahamannya akidah Syiah. Kalau orang Islam yang berakidah seperti kita menulis, tentulah pahamannya akidah seperti kita. Tapi orang-orang yang baca ini cuma syok dengan lagunya. Tidak pernah diperiksa isinya. Patut diutamakan isinya, bukan lagunya. Memang orang Melayu, orang kita ni suka lagu. Apa saja asal lagu. Black metal gitu dasarnya. Oleh kerana jadi lagu, suka dia. Apa saja yang lagu suka. Biasalah manusia, ya. Jadi oleh kerana syok dengan lagunya, haram tak haram, syirik tak syirik, yang penting lagu. Pula bahasa Arab. Bila bahasa Arab tu betul katanya. Ya, Pak Arab bawa ke sini cerita rosakkan akidah, dia pun terima. Yang penting Pak Arab yang bawa. Bahasanya bahasa Arab, bahasa Quran katanya. Dia punya lagu mirip-mirip kepada mirip lagu Al-Quran. Jadi mereka mengatakan, oh ini kitab suci. Sehingga nak baca ini sebaru baca. Nak baca ini sebaru dia ambil air sembahyang. Sama seperti Al-Quran. Lepas baca dulu belajar kita cium, taruh kat dahi, bawa atas macam ni. Seolah-olah ini sama dengan Al-Quran. Dan kenapa? Keyakinan kita bahawa ini kitab suci. Sedangkan ini bukan kitab suci, ini kitab paling kotor. Innamal musyrikuna najasun. Bahawasanya orang musyrik itu najis. Yang najis apa? Orangnya. Tidak, manusia tidak najis. Yang najis akidahnya. Jadi kalau akidah rosak, najis. Jadi ini bukan kitab suci. Kitab apa? Kitab najis. Kayak Al-Quran tadi. Kitab apa ini? Tapi bagi mereka kitab suci kerana bahasa Arab. Tapi tak tahu sepatah pun di dalamnya.